Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam yang berbahagia. Dan selamat malam yang dikatakan Sayyidul Layali. Selamat malam dikatakan penghulu bagi malam, dikatakan malam Jumaat. Malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam ini dikatakan Sayyidul Layali, penghulu bagi segala malam-malam di dalam masa seminggu. Itu telah dikatakan malam ini juga dikatakan penghulu malam. Alhamdulillah kepada muslimin dan muslimat dan hadirin dan hadirat yang mengikutkan live kita, akan live kita pada malam ini. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala taruhkan umur kita lagi, dan panjangkan umur kita lagi, sama-sama kita boleh beribadat dan kita boleh taati kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengingati pada Allah, boleh kita semaya insya dengan secara berjemaah, cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pula malam ni kita pakat ramai-ramai lah, pakat mari ramai-ramai kita berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita nak mari buat, nak mari al-hiwar Lailatul Jum'ati, yakni kita nak muzakarah dan pula kita nak berbuah kecek masalah malam Jumaat ni. Dikatakan malam yang paling lebih, malam yang paling berbahagia, malam yang dikata mubarakah, malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebenarnya maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati pada petang ni, petang Khamis, ataupun mati masuk kubur petang Khamis ni, maka orang itu diperingikan azab kuburnya. Diperingi. Kalau misalnya azab kubur dia tu berat, azab kubur dia saat ni tu kita dia duduk atas dunia dulu, dia saat ni tu nasmaya pun kurang, puasa pun kurang, atau peribadat dia pun kurang, tapi dia saat ni masuk kubur pada petang Khamis malam Jumaat. Malam ni juga Allah Subhanahu wa taala mengurangkan dan peringikan azab kuburnya. Ini nak kata hari yang lebih dan malam yang lebih. Malam yang lebih, maka malam ni juga marilah kita bersama-sama kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita berpegang dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sabda, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya yawmal jum'ati thamanina marrah ghufirat lahu dhunubun thamani sanah. Ni hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah kita nak beramal fi fadailil a'mal, yakni pada kelebihan-kelebihan amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya Nabi ni qala, sebeda Nabi, man shalla alayya, siapa-siapa yang berselawat di atasku. Kita selawat di atas Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allah tak pun kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat ummi ataupun selawat kita atas selawat Jibril ataupun selawat kamilah ataupun selawat tibil qulub. Dan kita selawat di atas Nabi ni pada malam Jumaat ni, yaumal jum'ati, ataupun malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Thamanina marrah, yakni 80 kali. Kita selawat di atas Nabi, maka kita selawat di atas Nabi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Maka Nabi katanya ghufirat lahu dhunubun thamanina sanah. Diampunkan baginya, bagi seorang yang selawat saat itu, dosa-dosa dia pada masa 80 tahun. Ini tak besar ibu dan bapa dan saudara-saudari ataupun muslimin dan muslimat, orang yang berselawat di atas Nabi pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, maka orang ni dapat Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dengan selawat atas Nabi, satunya Allah Ta'ala beri pada kitanya, ialah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita tu daripada 80 tahun. Kalau malam ni ataupun esok hari kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 80 kali pada malam ni ataupun pada
pada besok hari. Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Bukan mensia-sia. Kita selawat saja ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 80 kali kita selawat. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita 80 tahun yang telah lalu. Kerana ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi ayat ni ayat yang Allah Taala firman ni, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat ni, sebab turunkan ayat ni, ayat mari Jumaat ataupun malam Jumaat. Kita tahu dok malam Jumaat ni semua roh lah. Roh ibu bapa kita hak sudah mati, tok nenek kita hak sudah mati, malam ni ia akan klik kepada rumah masing-masing. Sebab itulah malam ni ibu bapa, muslimin muslimat, saudara-saudari, kita jangan terlupa baca kulhu. Malam ni kita kena baca tahlil, kita kena buat tahlil, baca kulhu sepatah dua, patah lidah, ataupun baca kulhu, baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas, patu baca al-Fatihah. Kita buat tahlil. Kemudian kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kita hadiahlah kepada Rasulullah, hadiah kepada keluarga-keluarga Nabi, dan kita hadiah kepada sahabat Nabi, kita hadiah pada segala tok nenek kita, dan kita hadiah kepada segala ibu bapa kita yang sudah meninggal, hadiah pada para guru kita. Mudah-mudahan dengan hadiah kita ni kepada mereka, insya-Allah Allah Taala kabulkan doa kita. Allah Taala terimakan doa kita. Allah Taala ampunkan dosa kita, dan orang-orang yang mati itu pun yang balik kepada rumah, maka apabila anak cucu dia, kita sendiri ni ya baca kulhu, ya bacakan kulhu, bacakan kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas, bacakan Fatihah, baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka tok nenek kita hak yang kita dok makan pesaka demo ni, saka getah hak demo tinggal, seraka dia hak demo tinggal, seraka tanah pitu hak demo tinggal, seraka besaka apa lagi, besaka tanah hak demo tinggal, yang kita dah ambil hasil daripada tanah-tanah ibu bapa kita ataupun tok nenek kita. Maka tok nenek kita dia tak ada nak balas gapo. Ayat ni nak balas pahala kulhu hak kita baca pada malam ni. Maka ibu bapa, roh-roh semua yang mati ni Allah Taala bagi 3 golongan. Tiga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala gapo dia? Roh orang yang sudah mati dah. Hak Tuhan kata, kulir ruhu min amri rabbi. Katalah olehmu ya Muhammad, gapo dia? Ar-ruh, bermula ruh kita ni. Ruh kita macam kita, supaya kita, kalau ruh Ahmad, supaya Ahmad. Kalau ruh Abdullah, supaya Abdullah. Kalau ruh bagi Sianung Besianung, supaya Sianung Besianung. Ruh bagi Fatimah, supaya Fatimah. Ruh bagi Zakaria, supaya Zakaria. Maka ruh ni, ruh Tuhan kata dalam Quran, kulir ruhu min amri rabbi. Katalah olehmu ya Muhammad, bermula khija roh, bermula roh saat ni tu. Perkara yang kita tak nampak, tapi perkara yang duk jelira dalam diri kita. Perkara yang kita nak tengok dengan mata tak boleh, tapi perkara ni yang duk berlari, yang duk jelira, yang ada di dalam tubuh badan kita. Kamu ni pekerja roh ni, amru apa? Ar-ruhu min amri rabbi. Bermula roh itu daripada pekerjaan bagi Tuhanku. Bagi Tuhan engkau ataupun Tuhanku. Makna roh ni tak ada siapa dia boleh tahu. Duduk di mana ketika kita hidup, duduk di mata ko, ataupun duduk di hidung ko, ataupun duduk di mulut, kita tak tahu. Tuhan tak mana tempat roh kita tak tahu, tapi tak seluruh di dalam tubuh badan kita roh ni. Tak seluruh di dalam tubuh badan kita. Maka dalam tubuh badan kita ni tempat kita ada rasa tek sini, berasa sakit sini, ataupun berasa bersera sini, tek jari, berasa jari, tek di ibu, berasa di ibu, tek pipi, berasa pipi. Makna kata roh kita jelira seluruh tubuh badan kita. Maka roh Tuhan katanya, ar-ruhu min amri rabbi. Bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Maka roh ni orang panggil salah satu aqsam. Ialah ada 3 bahagi. 3 bahagi. Apa 3 bahagi? Yakni 3 kumpulan ataupun 3 bahagian.
Nah, roh bagi orang mukmin. Kita kecek lu roh bagi orang mukmin. Malam Jumaat ni semua roh kelip. Ni kita nak kecek sing kerana banyak apa? Kerana saudara-saudari kita, ibu bapa kita ataupun muslimin-muslimat banyak terlupa. Malam Jumaat tak ada baca keluhu. Malam Jumaat tak ada baca Yasin. Malam Jumaat tak ada semaya, tak ada positif ni. Kerana roh-roh tok nenek kita, ibu bapa kita sudah meninggal, hak kita duk makan bersaka, hak kita duk makan gunakan daripada hasil daripada tanah pitu mereka, daripada tanah dia mereka, tapi kita lupa. Ini sebagai peringatan kepada amba sendiri dan kepada saudara-saudari ataupun muslimin muslimat. Roh tu ya klik setiap malam Jumaat. Apabila malam Jumaat ni roh tu akan pulang balik. Klik malaikat bawa mari dia kepada rumah. Maka roh pertama roh bagi orang mukminin ataupun orang soleh. Ya klik malam Jumaat, tapi roh ni apabila selepas daripada 40 hari. Ibu bapa ataupun muslimin muslimat dah malam Jumaat ni roh ni muslimin roh bagi orang mukmin. Jadi apabila mati dalam masa 40 hari kata ulamanya roh tu duk musing ke rumah. Dia tak pergi lagi, malaikat tak mari jemput dia, tak ambil dia, dia tak tepat lagi. Tapi kena tengoklah roh ni roh bagi orang mukmin ke ataupun roh bagi orang kafir ke ataupun roh bagi orang mukmin tapi asing yang deraka ke. Tengok. Jadi makna kata yang guling yang pertama daripada kumpulan roh. Yang pertamanya roh yang pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala, roh orang mukmin, roh orang soleh, orang yang beramal ibadat dengan Allah, semaya tak tinggal, Quran tak tinggal. Roh ni ya klik malam Jumaat, tapi roh ni masa 40 hari kalau orang ni baru mati. Sebab itulah fok kita ni berkali mati tu nak malam panggil orang kampung mai baca tahlil, wak tahlilat, wak zikir, lagi pula baca kuluhu. Hadiah siapa kepada ayah kita yang sudah mati. Kerana roh ni dalam masa sekitar seminggu, 2 minggu, ia tak ada giduk tepat dia lagi. Malaikat tak ada mari jemput ambil dia, kita tepat dia. Tapi roh bagi orang beriman, roh bagi orang yang soleh, Allah Subhanahu Wa Taala apabila selepas daripada masa 40 hari, maka apabila sampai masa 40 hari, malaikat akan jemput dan akan ambil roh ni letak di kawasan telaga Zamzam. Ini roh bagi orang-orang beriman. Ini roh bagi orang-orang soleh. Roh ini Allah Ta'ala selepas pada 40 hari, maka letaklah di telaga Zamzam. Sebab itulah dalam masa sekitar seminggu dah ada membaca Quran masa seminggu. Apabila sampai 40 hari, orang tua-tua kita wak makan 40 hari. Wak makan tu untuk baca kuluhu, wak tahlilat, wak tahlil, wak zikir, wak apa, untuk hadiah sampai kepada tok nenek kita, sampai pada ayah kita yang sudah meninggal. Pahala kuluhu sampai pada mereka, duit mereka tu apabila kita buat kuluhu, pahala kuluhu tu sampai, duit tak boleh nak sampai. Duit tak sampai pada mereka, harta benda tak sampai pada mereka, mah mereka ada toko-toko tak sampai pada mereka, duit mereka adanya toko, adanya berjuta-juta tak boleh sampai pada mereka. Malaikat hak sampai pada mereka, hak yang kita buat khuduri hari 7 hari ataupun 40 hari, kita hadiah pala-pala tahlilat, pala-pala kuluh tu sampai kepada ibu bapa kita, hak tu yang sampainya. Tapi kita kosaklah bahagia baca kita tu kosak minta usapan kepada semata-mata roh ni lah kulhu ni ataupun tahlilat ni zikir ni siapa kepada si mati sianung bin sianung Zakaria bin Abdullah masalah ataupun Fatimah bin Abdul Muttalib masalah ataupun daripada kita kata Yusuf bin Yaqub masalah ada hadiah. Sebab nak sapa tu pun kita semata-mata kita baca kulhu, kita nak menyampaikan fala, kosak nak sapa pada fala, fala itu pada si mati. Roh yang pertama roh bagi orang beriman. Maka apabila selepas pada 40 hari dia mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala hatta roh ni hidup tepat ialah telaga Zamzam. Telaga Zamzam di Mekah. Tapi setiap malam Jumaat, roh ni akan klik pada rumah masing-masing. Malaikat akan buat balik, tengok anak cucu mereka, ada kedak duk baca Quran, ada kedak buat pahala, ada kedak buat tahlilat, ada kedak buat zikir, ada kedak baca tahlil, baca zikir politik, ada kedak. Inilah perlu kepada kita ibu bapa. Ingatlah banyak-banyak kepada tok nenek kita yang sudah mati. Malam Jumaat jangan lupa sekali-kali. Pada malam ni
ni juga malah berbahagia, malah ni juga malah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak cucu tu duk ingat semua baca kuluhu, wak tahlil, wak khuduri, jamu hadiah pala saat ni kepada tok nenek mereka, insya-Allah anak cucu ni, keluarga ini akan selamat dan rahmat dan pula diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ahli-ahli kubur hak sudah mati dah akan berdoa naik kepada ahli dunia hak yang buat kuluhu dan tahlilat kepada mereka. Satu, ruh yang pertama dikatakan ruh bagi orang beriman ataupun ruh bagi orang-orang yang soleh. Ibu bapa, kita kena muju kalau tok nenek kita orang soleh, orang beriman, jadi ahli Quran ataupun baca Quran ataupun dia tak tinggal semaya dia masa dia hidup dulu, tok nenek kita minas solihin, setengah daripada orang-orang soleh. Lepas tu kalau kita pula pakak baca pula, kalau kita baca kulhu pula, baca tahlilat pula, zikir pula, baca Quran, baca yasin, hatta pada pahala-pahala pada mereka kau suka lagi, mereka kau menambung lagi darjat-darjat mereka, pengkat-pengkat mereka di akhirat, pengkat mereka di alam barzakh. Satu. Yang kedua, roh bagi orang beriman tapi asin. Orang beriman tapi orang ni deraka ke Tuhan. Ataupun fasikun. Dia duduk atas dunia pasik. Pasik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya gatik, dok gatik, semaya 3, tinggal 2. Kadang-kadang lah sehari dok langsung. Zikir tak ada kena kecek, tak ada buat langsung, tak ada berzikir, tak ada tahlilat, tak ada buat untuk ni untuk bekalan dia pergi kepada akhirat. Tuhan kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan hendak bercedengilah oleh kamu dan buat persediaanlah oleh kamu hi orang-orang beriman, fa inna zada khair fa inna khairaz zadit taqwa, maka selebih-lebih daripada cadangi dan bekalai kamu ialah kamu takwa kepada Allah. Tapi kita ada tak takut kepada Allah? Kita ada ke tak kita takut dan gerung pada Allah? Yang dibuat apa yang dititah oleh Allah dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah? Ada ke tak kita? Kita kena mikir kita sendiri buat apa. Ni umur yang ada lagi bagi kita. Orang mati nak klik tak boleh dah. Ayah kita nak klik tak boleh dah. Mak kita nak klik tak boleh dah. Ibu kita mati nak klik tak boleh dah. Dan tok nenek kita nak klik dah. Tapi kita yang ada ni, hak ada nyawa lagi ni, hak ada boleh menapah lagi ni, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh buat amal, boleh semaya, kita ingat kedak pada mereka. Hak ni perlu kita fikir, perlu kita berbincangkan masalah ni. Kita yang hidup ni, hak ada nyawa lagi ni, hak boleh kata Allah, boleh kata la ilaha illallah, boleh kata subhanallah, boleh semaya, kita buat ke tak? Hak titahan Allah Ta'ala. Tuhan kata dah, tugas kita mai ke dunia ni gapo dia ibu apa? Tugasan kita ya Allah Ta'ala kitanya Tuhan kata dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadi dan aku tidak menciptakan akan jin dan manusia. Aku tak jadi manusia dan jin ni melainkan hikmatnya untuk beribadah, untuk sembahkan akan aku. Ini tugasan kita ibu bapa, tugasan kita manusia dan tugasan kita jin, tugasan kita manusia dan jin ni tak lain tak bukan yang Allah Ta'ala mengeluarkan kita, menjadikan kita daripada tak ada mari ada. Dulu kita tak ada, lepas tu mari ada. Tugas kita apa? Yang ibadatullah, yakni sembah ke Allah, wa ta'atullah, dan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tugas yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kita ingat ke tak ibu bapa? Kalau kita tak ingat, kita lah nyanyi ibu bapa. Nyanyolah kita. Sia-sialah kita hidup di atas dunia, sia-sia saja. Orang panggil rugi saja. Orang panggil jadi haba'an manthura. Ni kita kena ingat banyak. Lebih-lebih lagi malam ni, kita duduk malam Jumaat. Esok ni kita tahu nak kemat, kena tahu. Esok ni, sebab Tuhan kata kemat saat ni, Tuhan kata al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah, apa murad dengan al-qari'ah? Hari kemat. Apakah al-qari'ah? Yakni bergonyeh, berkocokkan bumi-bumi ini. Ibu bapa yang dirahmati, muslimin dan muslimat, marilah kita pakak-pakak fikir ataupun kita pakak-pakak guna malam Jumaat ni.
Paling penting kita selawat di atas Nabi cukup 80 kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita lupa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Marilah kita berzikir, marilah kita baca qulhu, marilah kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal serulah kepada ibu bapa dan kepada muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, janganlah kita lupa kepada Allah. Cibulah dalam hari-hari kita duduklah agama. Hari-hari kita ni mengingati pada Allah. Dan roh yang kedua, roh bagi orang mukminun tapi asin, dia tu deraka pada Allah. Dia tu fasikun, dia dah kerja dosa besar. Duk tah dunia, maya gatik, dok gatik, zikir, dok banyak tak lah. Makna mengingati ke Tuhan tu kurang. Kurang mengingati Tuhan, kurang mengingati Tuhan, kurang semaya, kurang baca Quran, minum arak, ada zoling ke orang, kada kena orang, buat karut pada orang. Roh ni Allah Taala tak di mana ibu bapa. Roh orang mukmin tapi asin fasik. Roh ini Allah Ta'ala lepas daripada 40 hari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala titah pada malaikat suruh ambil roh ni getak di telaga Burhud. Apa telaga Burhud? Yakni telaga yang Allah Ta'ala letak dan Allah Ta'ala kumpul-kumpul roh yang zoling, yang mukmin, asin, fasik, zoling, getak di satu tempat tu. Maka telaga Burhud ni duk mana? Ialah duk di negeri Yaman sana. Kerana ada satu ketika kisah daripada cerita dan kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu sahabat Ridwan radhiyallahu anhu. Ni cerita ringkasnya, ada satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian bapak dia mati, sudah mati. Apabila bapak dia sudah mati, maka satu ketika anak dia kata, ra'aituhu, aku nampak akan bapak aku. Ra'aitu abi, ku nampakkan bapak aku, ya cerita pada Rasulullah. Ya ra'aitu abi, ku nampakkan bapak aku ya Rasulullah fil manam, di dalam mimpi. Tapi ayahku klik pada malam itu muka hitam tu. Muka hitam. Supaya herat hitam, nampak zulmah, nampak hitam, nampak tak ada munawar, tidak bercahaya-cahaya, tidak berseri-seri, nampak hitam, zulmah, nampak hitam tu. Hitam kelak. Pok ia saat ni tu nampak hitam. Kemudian apabila ia mimpi jumpakan ayah dia, maka dia tanyalah ayah dia, sebab apa bimaza, dengan sebab apa ayah ni muka ayah boleh hitam ni, muka ayah boleh zulmah ni, muka ayah nampak hanguh ni. Maka ayah dia katanya, ya bunayya, hi anakku, kerana aku duduk tah dunia dulu aku zalim, aku duduk tah dunia dulu aku ada lekat hutang. Kemudian ketika aku mati ni, aku tak ada nak bayar hutangku, tak ada nak qada uddain, aku tak ada nak bayar hutang. Sebab itulah ibu bapa mau nak masuk sini sikit. Cerita ni ayah dia tu tak ada nak bayar hutang, lekat hutang orang, maka dia tak ada nak bayar hutang. Maka klik kepada akhirat, dia kena seksa oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Dalam mimpi anak dia muka hitam letak, muka hitam letak, muka hitam hanguh. Dia royak ke Rasulullah. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, amo nak jumpa dengan ayah, amo nak buat lagu mana? Amo nak tanya ya lekat hotel siapa? Hotel siapa? Nak tanya terlekat banyak mana? Amo nak tanyalah mana. Ini amo nak masuk sini sikit, saudara-saudari, muslimin dan muslimat ataupun hadirin hadirat. Amo nak masuk sini sikit. Jadi kalau ayah kita mati ataupun ibu kita mati, masalah orang panggil harta dia tu, selama mana kita tak menyelesaikan hutang bagi ayah kita, hak si mati tu. Hutang ayah kita ataupun ibu kita, hak sudah mati tu, maka pesaka tu dia tak panggil pesaka lagi selama mana kita tak sedia, kita tak menyelesai daripada hutang bagi ayah kita dan ibu kita. Dan pula orang panggil tajhiz, tajhizil mayyit, tajhiz mayyit. Buat persiapan untuk mati. Selesai hutang dia ada banyak kalau 100,000, bayar hutang dia 100,000. Kalau masalah kematian dia buat kematian saat ni tu pada orang 1,000 orang. Dia 1,000, dia nak 100,000 orang. Misalnya, kita kena selesai wasiat dia tu. Kena apa ni? Kena tangfidil wasiat, kena peluluskan wasiat pesan dia.
Kamar dia, cara mati dia pun kita selesai. Masalah hutang dia tu kita selesai. Maka cik semua dah. Cara kematian masa 40 hari, buat makan 7 hari, 40 hari. Maka kita selesai semua. Maka harta selepas daripada itulah orang panggil harta tarikah. Matarakahu al-mayyitu. Barang yang meninggal akan dibarat oleh mayat. Hak tu orang panggil tarikah. Apa tarikah? Barang peninggalan bagi si mati. Sebab tu nak pesan sini sikit kepada ibu-ibu dan ayah ataupun saudara-saudari, kalau ayah kita ada lekat hutang, kita kena selesai hutang dia dulu. Kena selesai cara kematian dulu. Kalau kita tak selesai, nyanyulah dia dalam kubur, kena azab oleh Allah, payah nak lepas. Supaya ayah bagi sahabat Nabi SAW, dia mari jumpa dengan Nabi, dia kata dia jumpa dengan ayah dia. Ra'aitu abi fil manam, aku nampakkan bapa aku saat itu di dalam mimpi, muka dia wajhuhu muswaddun, muka dia tu sangat-sangat hitam. Maka dia kata Rasulullah, amo nak tanya ayah mu, amo nak buat lagu mana? Amo nak jumpa dengan dia, amo nak tanya kata lagu mana, dia lekat hutang siapa dia lekat hutang banyak mana? Maka ayah sahabat ni pun cerita ke Rasulullah. Rasulullah kata gini, ya fulan bin fulan. Gini, kita pergi pada telaga nah. Mula-mula sekali, aku nak tengok ayahmu ni daripada ahli narka ataupun daripada ahli jannah. Mula-mula sekali Rasulullah pergi seru. Pergi seru baca selawat. Rasulullah saat ni tu pergi berdoa di telaga Zamzam. Panggil, Assalamualaikum ya fulan bin fulan. 3 kali Rasulullah panggil. Maka ruh saat ni tu tak jawab. Makna kata ruh saat ni tu tak jawab. Bermakna kata ruh bagi sianung bin sianung, ayah kepada sahabat ni bukan duduk di telaga Zamzam. Lepas pada tu, Rasulullah SAW hajak pula senah sahabat dia pergi kepada telaga berhut yang ada di Yaman. Ni nak kata roh apabila Rasulullah seru di telaga Zamzam, dia tak jawab Assalamualaikum ya sianung bin sianung, dia tak ada jawab. Dengan salam Rasulullah. Maka Rasulullah pergi dari Yaman, maka pergi telaga Burhut, maka Rasulullah pun wisalat Assalamualaikum ya sianung bin sianung ya fulan bin fulan. 3 kali, maka jawablah oleh roh saat itu akan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kecek. Rasulullah pun saat itu bercakap dengan dengan roh bagi ayah bagi sahabat dia. Dia kata, sianung amu ada lekat hutang siapa dia, lekat hutang banyak mana? Maka roh saat itu jawab, kata ya lekat hutang tu pergi kaza wa kaza pergi dan hutang tu bagi sianung bin sianung. Lepas daripada dia saat itu royak kepada Rasulullah, anak dia pun dengar sendiri. Lepas daripada tu anak dia klik mari bayarkan hutang ayah dia, selesai hutang dia. Lepas pada tu anak dia pula mimpi ayah dia sekali lagi. Lepas pada tu muka ayah dia saat itu orang panggil wajuhuhu munawwar, muka dia saat itu bercahaya-cahaya, berkilat-kilat, bersinai-sinai. Inilah ibu bapa. Kalau ayah kita ada lekat hutang, cepat-cepatlah anak cucunya ataupun anaknya menyelesaikan hutang ayah yang terlekat, yakni sebelum pada mati ataupun selepas mati. Jangan widya sampai masa 40 hari. Dalam masa seminggu tu selesai lalu dah hutang ayah kita, hutang ibu kita, kita selesai dengan cepat-cepat, kerana nyanyonya kepada roh ataupun pada si mati yang ada dalam kubur yang digodakan oleh munkar dan nakir. Ini roh yang kedua. Dan roh yang ketiga, roh bagi kafirun. Orang kafir, lagi pula orang musyrik, orang kufur dengan Allah, sembah lain pada Allah, sembah berhala ataupun sembahkan patung. Makna kata orang agama lain daripada Islam. Tuhan kata, wa man yabtaghi ghairal Islam falan yuqbala minhu. Siapa-siapa yang tutup selain daripada Islam, dia tutup juga agama, dia cenderung juga pada agama, tapi agama ghairal Islam, selain pada Islam. Dia beragama juga, agama semua berhala, agama semua matahari, agama semua tokong, agama semua kan gapo kita tak api, agama semua kan pokok kayu. Dia beragama juga, tapi agama ghairal Islam, selain daripada Islam. Hak tu dia kata, wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa-siapa yang duk cari, yang duk tutup selain pada Islam di atas dunia ni, falan yuqbala minhu, maka tidak diterimakan daripadanya amalannya, tidak diterimakan daripadanya sedekahnya, tidak diterima daripadanya ibadatnya. Walaupun dia ibadat setara dan sedekah banyak mana atas dunia, maka Tuhan tak terima amalan. Sebab apa? Dia tutup agama, dia condong pada agama, cenderung pada agama selain daripada Islam. Maka roh ni, roh orang kafir, orang fasik, orang musyrik ni, maka kata ulamanya, roh dia tu tergantung di tengah-tengah langit. Iaitu kaki naik ke langit, kepala tu ke bawah, hingga sampai hari kiamat. Ini wal iyazubillah, ibu apa.
Jadi kita kena wujud. Roh orang kafir ialah Tuhan gantung di tengah-tengah langit. Orang panggil ruhun mu'allakun. Nah, orang panggil bainas sama'i wal ar. Roh dia tu digantungkan, ditamakkan, kaki turun ke bumi, nah kepala turun ke bumi, kaki nak ke langit, yang ada di antara bainas sama'i wal ar, di celah-celah langit dan bumi. Buat apa? Roh ni orang panggil tertamak di antara langit dan bumi. Bukan duduk di telaga Zam-Zam, bukan duduk di telaga Burhu. Ibu apa? Maka kita malam ni kita pakatlah mengingati, maka kita selawatlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan lupalah kita selawat di atas Nabi kita banyak-banyak malam ni. Siapa 80, siapa 100, insya-Allah Tuhan ampun dosa kita 80 tahun ibu bapa. Insya-Allah sebagainya ibu bapa dapat naf'at, amah pun dapat naf'at sikit sebanyak, sebagai tazkirah, sebagai mengingati, sebagai berbuah pada malam Jumaat ini. Semoga kita saat itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu cerita sahabat saat ni kita ambilnya, kalau ibu bapa kita saat ni ada terlekat hutang, maka kita bayarlah hutang ibu bapa kita dengan cepat-cepat. Patut nak ayat sikit sininya, bagi siapa dia kalau terlekat hutang, cepatlah bayar. Sunat ataupun nak wajib kita mencepatkan hutang kita. Di sunat kita saat ni tu cepat-cepat bayar hutang. Kalau kita lambat bayar hutang, kita payah rezeki. Ni ada pesan ni gurunya. Dan pula Nabi pun koyak dalam hadis, sunat kita mencepat-cepat bayar hutang. Maka guru katanya, siapa dia yang terlekat hutang banyak, orang ni payah cari makan dan susah dapat rezeki. Kalau kerja pun tak nak tagih, kalau kerja tak nak tangih, kerja pun tak jaya, kalau buka kedai pun tak jaya, kalau buka nego pun tak jaya, kerana ia banyak terlekat hutang bagi orang. Sebab itulah nak pesan pada ibu bapa dan pula saudara-saudari, lagi pula muslimin muslimat. Kalau kita ada terlekat hutang banyak, maka kita bayarlah cepat-cepat. Jangan duk taruh, siapa taruh duit ada, tapi saya nak bayar kepada duit demo. Saya nak bayar pada tuan hutang. Ini salah satu daripada kerja kita tak nak tagih, kerja kita tak nak derjat, kerja kita tak berjaya buat apa. Ini amal nak pesan kepada muslimin muslimat, saudara-saudari semua. Maka amal pun tak sepanjang mari pada malam ni, marilah kita sama-sama mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita selawat di atas Nabi banyak-banyak banyak-banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mau nak ayat satu laginya esok hari ni. Malam ni, malam Jumaat, kita selawat atas Nabi cukup 100 kali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Selawat banyak. Selawatnya, patut baca tik tahlil, baca tik zikir, patut hadiah pada Rasulullah, hadiah pada keluarga Nabi, hadiah pada sahabat Nabi, hadiah pada segala tok nenek kita, ibu bapa kita. InsyaAllah kita berkat, anak cucu kita berkat ibu bapa. Patut nak pesan sikit esok hari, pagi ni. Hadis daripada Abi Bakar. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi diriwayatkan dicerita daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya Nabi ni qala, sabda Nabi, man igtasala yaumal jumu'ati kufirat anhu dhunubuhu wa idza masya ilal jumu'ati kataballahu ta'ala lahu bikulli khatwatin ibadatan 20 sana fa idza shallal jumu'ata ujira bi amali 200 sana. Ni besar nak pesan esok bagi orang laki-laki, khasnya bagi orang laki-laki. Besok hari ni kita nak pergi masjid, nak semaya Jumaat, maka Nabi kata manirtasala, barang siapa yang manilah ia. Orang jatuh boleh mani, orang tina boleh mani. Tapi sunat pas subuh, kita niat mani tak, saja aku mani sunat hari Jumaat. Tapi yang paling afdal yang ditakwil, ditafsirkan oleh ulama, mani bila? Yakni mani dekat-dekat kita nak pergi Jumaat. Misalnya pukul 9 ke, ataupun pukul 10. Dekat-dekat kita nak pergi Jumaat. Ni mau nak pesan pada khasnya lelaki. Kalau kita nak buat pahala, tak payah. Esok kita mani. Mani mana? Mani biasa dah. Mani semata-mata nak sejuk suci tubuh dah. Tapi kalau kita niat tersaja aku mani sunat hari Jumaat, di situnya kita dapat pahala sunat, dan di situ Allah Taala ampunkan dosa kita, di situ Tuhan gugurkan dosa kita buat apa. Nabi kata mani irtasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang manilah ia pada hari Jumaat. Orang ni mani Jumaat. Ni ana. Mani ni sunat mani lek kanan ni. Juga ayat ni.
Usah saja aku mandi sunat hari Jumaat. Baju lek kanan. Basuh lek kanan wirata molek. Retina boleh mandi nah. Para puan wanita pun boleh mandi. Bukan orang lelaki saja orang tino pun boleh mandi. Tapi orang tino tak diwajibkan semaya Jumaat. Tapi nak pergi semaya Jumaat tak ada masalah. Gugur dah fardu zuhur dia tu. Tapi nak tak wajib di atas perempuan tu nak pergi Jumaat. Hak tu saya kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Ayat tu khitab pada lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, idza nudiya, apabila diserukan akan dia, ila yaumil jumu'ati, apa idza nudiya lis-salah, apabila diserukan akan dia bagi semaya, untuk semaya, min yaumil jumu'ati, daripada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka usahalah kamu, gilah kamu kepada mengingati pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumaat amun ambil sini sikit. Dan bagi lelaki dan perempuan, kalau kita nak Tuhan ampun dosa kita dengan tidak bertaubat, dengan tidak ada istighfar, yakni kita mandi. Jiru lek kanan lu. Saja aku mandi sunat Jumaat. Nah, mandi gosok lek kanan, gosok telinga-telinga, celah-celah. Belika mata kita, bika mata ni celah hidung kita, mulut kita. Gosok watiak kita lek kanan lu. Lepas dah tu kita gosok pula lek kiri. Sunat saja aku mandi sunat Jumaat. Nabi kata, kuffirat anhu, diampunkan, dikafarahkan. Dikafarahkan bagi anhu, daripada seorang itu. Allah Ta'ala kafarah bagi dia tu kepada dia. Dhunubuhu, akan segala dosa-dosanya. Tuhan kafarah, Tuhan hapus segala dosanya sebab dia mani sunat hari Jumaat esok. Saja aku mani sunat hari Jumaat. Tak ada kena long tumpah. Kita dah mani dah. Tapi tambah niat sikit ya. Dah mani cekak dah. Tapi kalau kita tak ada niat, mana orang panggil tak ada beza di antara adat. Tapi kalau kita selis itu sikit, saja aku mani sunat Jumaat. Ni akan jadi ibadatan. Jadi ibadat wa ta'atan ilallah. Orang panggil ibadat dan ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Tuhan ampunkan dosa kita buat apa. Lepas tu dia mandi orang jatuh ni, orang jatuh. Wa idza masya ilal jum'ah, dan apabila berjalan ia seorang laki-laki. Dia mandi siap di rumah dia, cucikan tubuh, pakai baju yang cuci, baju yang putih, baju yang semak, baju yang cuci, baunya sedap, baju bersih, baju putih, kasubai putih, sepiyah putih, lepas tu bukan bau-bau jalan lagi kepada Jumaat, ini jalan lagi sejik lah untuk nak semaya Jumaat. Wa iza masya ilal jumu'ati, dan apabila berjalan ia untuk nak pergi semaya Jumaat. Ilal Jumaat, yani ila salatil Jumaat, untuk nak semayakan Jumaat, nak tunaikan fardu Jumaat. Kama di apabila ia berjalan lepas pada mani nak gikan tunaikan semaya Jumaat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu ta'ala lahu, nescaya Allah Ta'ala akan menulis, Allah Ta'ala akan mencatat lahu baginya, bagi seorang lelaki hak yang sudah mandi lepas pada berjalan untuk pergi tunaikan mengerjakan salatul Jumaat. Tuhan akan tulis bi kulli khatwatin, dengan setiap-tiap langkah dia. Setiap-tiap langkah dia Tuhan tulisnya apa? Ibadata ishrina sanah, ialah ibadat dia 20 tahun. Kalau dia niat molek, qosak molek, sila molek, nak pergi tunaikan perintah Allah. Kata ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati. Hei orang-orang beriman, apabila diserukan akan kamu, apabila dipanggilkan kamu oleh Allah untuk semaya daripada hari Jumaat, ya pun manis siap jalan lagi untuk nak menunaikan semaya Jumaat, salatul Jumaat. Maka ketika ni Allah Ta'ala akan tulis setiap-tiap langkah dia ibadat 20 tahun. Setiap langkah ibadat 20 tahun. Fa'iza sallal jumu'ati. Fa'iza sallal jumu'ata, apabila dia tu semaya sungguh. Saat ni, dia mandi siap dah, mandi sunat hari Jumaat. Berjalan lagi untuk nak menunai, nak mengijakan semaya Jumaat. Lepas pada dia semaya weh. Apabila tu khatib pun baca tebah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Sudah baca tebah dua tebah, maka tu bila pun qamat Allahu akbar, semayalah. Fa iza sallal jumu'ata ujira, diberi pahala akan dia, diberikan jarang akan dia, bi amali mi'atai sanatin, diberi pahala menepati seolah-olah dia mengejar amalan itu 200 tahun.
Masya Allah. Deh, Masya Allah ibu bapa. Deh, tengok benda tak payah ya, tapi nak boleh buat tu susah. Tapi kalau kita dengar pada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mandi pagi niat wi molek saja ku mandi sunat hari Jumaat, lepas pada tu mandi siap pakai cup putih, cup cuci, lepas tu berjalan pergi pada masjid untuk menunaikan masjid, tunggu untuk khatib baca khutbah, lepas dati kita semaya. Kita jalan setiap langkah, ibadat kita 20 tahun. Tiap langkah 20 tahun tu hari pahala. 20 tahun menepati 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Ini tak ada pelik buat apa. Ini kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Suponinglah kita baca kulhu sekali. Menepat 3 apa? Tu hari pahala kita. Lepas tu kalau kita baca kulhu 3 kali, maka menepati pahala kita khatam Quran sekali. Ini benar kerjaan Allah. Hisabuhum Allah. Hisab dan kira itu atas Allah. Baca kulhu ya. Malah nak baca Quran, membelah nak tidur nak khatam Quran. Hak supaya Nabi pesan pada Aisyah, la tanami, mun jangan tidur Aisyah, belum daripada mukhij 4 perkara. Pertama, membaca kulhu 3 kali. Belum nak tidur, jangan tidur. La tanami ya Aisyah tu. Jangan tidur sama sekali. Selama mana tak kerja 4 perkara. Pertama, baca kulhu 3 kali. Bermakna kata, engkau tu khatam Quran sekali. Yang kedua, engkau selawat di atasku, selawat di atas para Nabi. Yang tiga, engkau minta ampun dengan Allah. Minta untuk engkau, untuk ibu bapa engkau, untuk para guru engkau. Dan yang keempat, engkau baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ni, hak ni Nabi pesan pada Siti Aisyah, jangan tidur sekali, sama sekali kalau tak boleh kerja 4 perkara ni Aisyah. Ni, patut apabila sore saat ni tu, dia pergi dah pada Jumaat, ya semaya Jumaat, maka Tuhan saat ni wi pahala, wi ganjaran, wi balasan dia, supaya dia buat amal 200 tahun. Ini apa yang kita boleh hak yang gajarah pada Allah Taala. Yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat beruntung walaupun orang umur yang pendek, umur yang singkat, tapi balasan Allah Taala sangat-sangat bergana-gana. Supaya kita semayalah, semaya malam Lailatul Qadar ataupun ibadat malam Lailatul Qadar satu malam, maka Allah Taala wi pada kita seolah-olah kita buat amal ibadat 1000 bulan. Apa 1000 bulan? Yakni makna katanya 82 tahun setengah. Ni nak kata ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala wi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amat bergana. Esok kita nak pergi sejik, amo nak pesan pada amo, kepada ibu bapa, pada khasnya orang lelaki, mandi dulu pagi esok. Saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Lepas pada mandi, kita kosak mulai aku nak pergi semayah hari Jumaat ni. Aku nak tunaikan perintah Allah. Hak tu kata, ya ayyuhallazina amanu izanu dia li salah. Nak tunaikan masalah perintah Allah. Lepas tunai perintah Allah, lagi masjid setiap langkah kita, maka Tuhan ganda kita supaya kita saat ni tu beribadat 20 tahun. Selakah 20 tahun, selakah 20 tahun, selakah 20 tahun. Lepas tu kalau kita pergi kerja Jumaat pula semaya siap dah Jumaat, atau imam pun takbir Allah salli fardal Jum'ati rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Maka ketika tu kita dapat pula pahala perbandingi seolah-olah kita beribadat kepada Allah Ta'ala 200 tahun. Inilah ibu bapa, maka amo tak sepanya dah malam ni sekadar ni dulu sebagai amo wipingati pada diri amo sendiri dan kepada antum, kepada muslimi muslimat. Marilah kita ingat pada Allah, jangan kita lupa Allah. Setiap masa kita ada Allah di dalam hati. Hari-hari kita ada Allah, lidah kita basah dengan zikrillah, lidah kita basah dengan subhanallah walhamdulillah. Kita tukar berapa? Kalau kita banyak kecek orang, kita tukar lidah kita sini dengan subhanallah. Kalau kita duk kata ke orang, kita tukar dengan la ilaha illallah. Hati kita sentiasa Allah. Ini tidak sia-sia. Ini jadi ubatan yang amat besar, jadi ubat dan jadi penawar untuk kita. Siapa dia dah duit tak ada, tapi dia ingat Allah, tapi hati dia senang. Walaupun dia tak cukup sangat, walaupun dia tak kaya sangat, tapi hati dia senang. Sebab apa? Allah ada di dalam hatinya, Allah ada di dalam jiwanya, Allah duk berlari di dalam orak darahnya. Ibu bapa, inilah amat nak pesan kepada amo sendiri, pada ibu bapa semua. Marilah kita kembali kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Marilah kita kembali pada Allah, bertaubat pada Allah, beriman pada Allah, istighfar pada Allah. Jangan lupa ibu bapa. Sekadar ni lagi saja. Aku qauli hadzal wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalam.